menariknya, Anwar Musa mengatakan sedia sertai parti baru selepas Aidilfitri. Setelah berehat sebentar dari arahan politik, bekas ahli Parlimen Ketereh, Anwar Musa mendedahkan bahawa dia akan memilih dan menyertai parti yang berhaluan baik apabila dimuat kemunculan selepas Aidilfitri. Bagaimanapun dia tidak mendedahkan butiran mengenai parti politik pilihannya. Anwar dipetik sebagai berkata hari ini sindiran dia akan menumpukan kepada berhaluan ke arah kemudian yang lebih baik. Parti mana-mana itu kita lihat sehari dua lagi. Sekarang masih dalam suasana raya. Kalau boleh, politik kita kurangkan dahulu. Now, saya cerita macam ni lah tuan-tuan. Ketereh ni memang kawasan tradisi UMNO dan telah dimenangi oleh UMNO sebelum ini pun. Jadi, dalam hal ini, berkemungkinan besar bahawa beliau akan bertanding, kita kata, untuk kawasan di mana, apa orang kata, ialah, dia akan bertanding melawan UMNO. Dia akan bertembung menentang UMNO. Berjaya atau tidak, itu satu persoalan. Ada sama ada dia berjaya atau tidak, itu satu persoalan. Namun begitu, parti yang dia pilih juga membawa impak yang besar. Now, persoalan dia, adakah PAS akan menggunakan bendera PAS ataupun bendera Perikatan Nasional dalam pilihan raya kali ini? Adakah PAS akan menggunakan bendera PAS ataupun bendera Perikatan Nasional dalam pilihan raya kali ini? Kalau saya jadi Anwar Musa, saya akan pilih PAS daripada pilih Bersatu. Saya akan pilih PAS untuk bertanding di bawah tiket PAS berbanding dengan tiket Bersatu, terutama kalau bertanding dekat kawasan Terengganu dan Kelantan. Lebih baik dia menggunakan tiket PAS berbanding dengan tiket Terengganu. Cuma isunya sama ada PAS nak benarkan tempat tersebut diberikan kepada Bersatu atau tidak, itu soalan pertama. Dan menurut Kelantan hari itu, PAS Kelantan, 8 kawasan yang UMNO menang, yang itu Bersatu akan bertanding. Jadi kita tak pasti Anwar Musa akan bertanding di mana, di peringkat DUN beliau akan bertanding di mana. Namun itu akan membawa implikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama ada Kelantan mempunyai kekuatan atau tidak untuk memenangi pilihan raya negeri kali ini. UMNO ataupun kerajaan perpaduan ni, dia bergantung kepada beberapa perkara, tuan-tuan. Dia bergantung kepada beberapa perkara. Okey, apa perkara yang paling utama? Perkara yang paling utama untuk menang Kelantan, ni saya cerita Kelantan dahululah, ialah untuk memastikan bahawa pembangkang di Kelantan, saya bercakap tentang soal amanah dan juga kerajaan Madani lah. Kerajaan Madani di Kelantan sendiri ni kena kuat. Kalau kerajaan Madani di Kelantan itu tidak kuat, I'm talking about everyone, amanah, I'm talking about PKR, I'm talking about UMNO, 3 parti, sebab 3 parti ni yang dominan di Kelantan, tidak kuat. Daripada situ you can say hi bye-bye lah dengan apa yang berlaku dekat Kelantan. Now, kenyataan Khalid semalam, saya ada komen kenyataan Khalid semalam berkenaan dengan pengampunan berkenaan dengan pengampunan Najib Razak. Kan, berkenaan dengan pengampunan Najib Razak. Saya share sekali lagi bagi siapa yang tak tengok live saya semalam. Amanah kekal pendirian, bantah pengampunan Najib, mahu pendirian parti dihormati. Khalid. Pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad berkata tiada keperluan untuk Amanah menarik balik kenyataan mahupun mengemukakan permohonan maaf berhubung kenyataan mereka yang di-Pertuan Agong tidak memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib Razak. Tak perlu mohon maaf. Itu adalah pendirian Amanah iaitu tidak setuju kepada pengampunan Najib dan bukannya pendirian peribadi saya. Okay, ini menurut kata Khalid Samad. So hari ini apa yang berlaku adalah UMNO mengeluarkan satu kenyataan yang berbaur ugutan. UMNO mengeluarkan satu kenyataan berbaur ugutan dan beliau menyebut, UMNO menyebut dalam kenyataan seperti berikut. Pengampunan Najib, UMNO gesa Amanah tarik balik kenyataan atau putus hubungan. UMNO Kelantan hari ini memberi kata dua kepada pengarah komunikasi Parti Amanah Negara, Khalid Samad, sama ada memohon maaf atau berdepan penarikan kerjasama antara parti di negeri itu. Katanya, kata dua itu disampaikan oleh penerangan UMNO Datuk Zawawi Osman susulan kenyataan dibuat Khalid berhubung isu pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Razak. Khalid menyanyi kenyataan dikeluarkan kemarin merayu kepada Yang-Pertuan Agong dan lembaga pengampunan supaya menolak permohonan Najib untuk diampunkan dan dibebaskan daripada penjara. Now, komentar saya semalam, saya kata, yang pertama sekali, kedua-dua parti, UMNO, Amanah, hentikan berbicara soal pembebasan pengampunan Najib. Hentikan. Kita nak move forward sekarang ni, that's the only way. Hari ini saya baca satu kenyataan daripada PAS. PAS mengatakan pengampunan Najib itu mengikut Islam. Pengampunan Najib itu
lebih dekat dengan Islam. Okay, so PAS sekarang ini sudah mula menangguk di air yang keruh, kan? PAS sudah mula menangguk di air yang keruh. Okay, kita baca kenyataan PAS. Beri pengampunan kepada Najib lebih dekat dengan kaedah Islam, kata pemimpin PAS. Baik, saya baca. Langkah memberikan pengampunan diraja kepada Najib adalah langkah jalan terbaik menurut perspektif Islam. Kita tadi berkenaan dengan hal pengampunan Najib ini, pengampunan Najib Razak ini. Saya kata sebenarnya langkah terbaik adalah kedua-dua parti, iaitu UMNO dan juga Amanah, kena mengambil pendirian tidak akan campur tangan sebagaimana PKR buat sekarang ini. UMNO jangan ambil pendirian sama ada nak menyokong ataupun nak membantah. Saya kata semalam bahawa ini adalah hak Najib Razak, sama ada beliau nak kemukakan permohonan atau beliau nak memohon pengampunan, itu terpulang kepada beliau. So bukan tugas kita sebagai rakyat ni, ataupun bukan tugas UMNO untuk nak mendesak Yang di-Pertuan Agong, bukan juga tugas Amanah untuk nak mendesak Yang di-Pertuan Agong agar sama ada menerima atau menolak. Dan menurut laporan semalam atau hari ini, pengampunan agung telah lembaga pengampunan telah bersidang, tetapi tidak ada usul sama ada pengampunan Najib itu dibawa. Tidak ada usul tentang pengampunan Najib telah dibawa untuk nak dibincangkan oleh lembaga pengampunan. Jadi dia masih kekal. Macam saya kata hari itu adalah bahawa pengampunan ini dia tidak ada limit, tuan-tuan. Maksudnya tak ada yang kata macam appeal yang biasa kan, kena 14 hari ambil tindakan, tak ada. So boleh nak hantar sekarang, tapi mungkin dia tengok esok, mungkin dia tengok bulan depan, mungkin dia tengok tahun depan, mungkin dia tengok 3 tahun lagi. Itu terpulang kepada lembaga pengampunan. Terpulang. Kalau dia nak tengok, dia tengok. Tak nak, sudah. Baik, saya juga nak bercerita juga, antara sebab utama bagaimana kerajaan ini boleh jatuh macam saya kata tadi adalah disebabkan oleh perkara ini. Dan menjawab soalan soalan daripada PAS mengenai pengampunan Najib tadi, dia kata lebih dekat dengan Islam untuk nak diampunkan berbanding nak didapati bersalah. Dia ada satu maksim dalam undang-undang tau. Dia mengatakan bahawa it is better to release 10 guilty person than to imprison 1 innocent person. Lebih baik untuk kita nak membebaskan 10 orang yang bersalah daripada kita memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Dan dia menggunakan hujah Hakim Nazlan yang ada conflict of interest. Therefore daripada situ dia kata Najib tidak bersalah. Ini hujah PAS. Nah, yang pertama, jangan termakan dengan perangkap PAS. Di sini PAS akan menggunakan peranan dan benda ini, perkara ini, untuk nak dijadikan alasan untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Okey, ini saya nak beritahu awal-awal ni. So kalau berlaku kejatuhan kerajaan selepas ini, antara culprit ini, tuan-tuan, saya semacam boleh dah membaca apa yang akan berlaku tidak lama lagi. Saya semacam dah boleh melihat gerakan-gerakan dan percubaan-percubaan untuk nak maneuver. Ada tadi orang hantar saya secara internationalnya macam mana Anwar akan dijatuhkan. Saya tak nak tengok international, tuan-tuan. Saya tengok lokal je. Daripada segi lokal ni pun saya boleh nampak bahawa perkara ini boleh berlaku sekiranya sedemikian. Baik, apa akan berlaku? Saya cakap semalam, kalau sekiranya, kalau nak kerajaan ni jatuh macam mana? So sekarang ni PAS mengambil peluang dan menangguk di air yang keruh. Ini tugas PAS. Dia sekarang ni menangguk di air keruh. Dia kata Najib wajar diampunkan. So dia ikut nada dan gerak apa yang UMNO cakapkan. So sekarang ini dia nak mendekatkan diri dia kepada UMNO. Apa yang mereka cuba lakukan sekarang ini, mereka akan cuba untuk memastikan bahawa yang pertama, UMNO akan menarik, atau Barisan Nasional akan menarik sokongan daripada Kerajaan Madani. Yang kedua, PAS yang mempunyai majoriti kerusi akan bersetuju Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri Malaysia. Walaupun pada hakikatnya 2019 hari itu, 2020 bukan 2019, 2020, kenapa Zahid tidak memegang apa-apa jawatan di dalam kerajaan pada waktu itu? Kerana pada waktu itu PAS berpandangan bahawa mereka yang mempunyai kes mahkamah tidak wajar diberikan jawatan. Mereka yang mempunyai kes mahkamah tidak wajar diberikan jawatan. Namun begitu, sekarang ini mereka tak berbunyi pula bila mana Muhyiddin Yassin sekarang ini dituduh kerana rasuah dan salah guna kuasa. Dia masih lagi Presiden Bersatu. Dia masih lagi pengurusi Mufakat Nasional.
So dekat mana pendirian PAS dalam perkara tersebut? Mereka masih diam membisu, tuan-tuan. Tak ada pendirian. Tetapi bermakna dekat sini, mereka boleh tukar dalil tu pada bila-bila masa.